Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa lampu depan kita tu lama-lama dia akan jadi kuning atau jadi kabur. Benda ni pernah jadi tak dekat korang? Kadang-kadang dia boleh jadi sangat kabur sampai kita tak nampak jalan waktu malam, sampai nak kena buka high beam. Adakah memang semua lampu akan jadi macam tu, atau ada cara yang kita boleh buat untuk elak lampu depan kita jadi kabur macam ni? Okey, jom kita tengok. Jadi sebab yang pertama lampu depan kita jadi kabur adalah oxidation. Oxidation ni nak explain cara mudah dia macam besi yang berkarat bila kita expose pada udara. Kita punya headlight tu dibuat dari akrilik dan benda ni pun boleh berlaku oxidation bila expose pada UV light. Memang kalau nak ikutkan, manufacturer akan letakkan coating, tapi bila dah lama-lama duduk di bawah matahari, coating ni pun akan tanggal dan lampu kita akan jadi malap. Sebab yang kedua pula lampu kita jadi kabur adalah disebabkan batu-batu atau objek-objek halus, pasir ke, habuk ke yang kita langgar masa kita tengah drive. Kadang-kadang kalau kita follow belakang kereta lain rapat-rapat, memang pasir-pasir atas jalan tu akan naik dan kena lampu kita. Kalau kita follow kereta yang pakai tayar yang lembut, lagilah pasir ni naik. Kalau nasib tak baik, dengan batu pun naik. Jadi habuk-habuk dengan pasir ni yang bila kita langgar dia waktu high speed, akan sikit-sikit calarkan lampu depan kita. Dan kalau dah lama-lama, memang rosaklah permukaan lampu tu, dia akan jadi pudar. Sebab yang ketiga, lampu kita makin pudar boleh jadi adalah disebabkan chemical dari reaction antara lampu kita dengan benda-benda yang kita langgar. Kadang-kadang hujan pun bawa asid, jadi benda ni sedikit sebanyak akan rosakkan lampu depan kita tu. Dan sebab yang terakhir yang saya nak share adalah wap air yang masuk dalam lampu kita. Memang betul, lampu depan ni of course lah manufacturer akan buat sebaik mungkin untuk tak bagi setitik air pun masuk. Tapi bila dah lama-lama tu, seal dia akan tanggal juga. Dan kalau air boleh masuk dalam tu, bila dia condensate, titisan-titisan tu akan melekat dekat belah dalam lampu depan kita. Itu yang lampu jadi kabur tu. Kita pun tak boleh nak buat apa sebab tak boleh nak lap belah dalam lampu tu. Dan titisan ni kalau teruk sangat boleh jadi bahaya sebab air ni dia akan serakkan lampu tu, jadi mungkin sikit sangat cahaya yang dapat terus pergi ke depan tempat yang kita nak suluh tu. Jadi sekarang kita dah tengok sebab-sebab kenapa lampu kita tu lama-lama jadi kuning sampai dia kabur. Jadi apa yang kita boleh buat untuk elak benda ni terjadi? Takkan setiap kali kabur kita nak tukar baru kan? Jadi sebenarnya proses untuk lampu tu daripada baru berkilat nak jadi lusuh akan makan masa yang agak panjang. Maknanya ada habit yang kita boleh buat untuk elak lampu ni daripada rosak. Jadi yang pertama sekali of course lah, kalau boleh sentiasa parking kereta di bawah bumbung. Tujuan dia mudah saja untuk elak kereta daripada duduk betul-betul di bawah cahaya matahari. Kalau kata tak boleh parking bawah bumbung pun, kalau kita dapat cari site yang boleh bagi redup sikit bahagian lampu depan tu pun okey. Macam dekat bawah pokok ke, atau satu tempat yang tak menghadap matahari. At least kalau buat macam ni, kurang sikit proses oxidation yang berlaku dekat lampu kita tu bila terdedah kepada cahaya UV matahari. Kalau boleh parking bawah bumbung, hujan pun tak kena lampu depan tu. Jadi kurang kemungkinan asid yang hujan tu mungkin bawa untuk hakis kita punya lampu depan. Tips yang kedua pula untuk elakkan lampu depan kita jadi pudar adalah dengan cara basuh kereta kita. Ini bukanlah nak kata hari-hari nak kena basuh. Kalau sebulan sekali pun bagi saya cukuplah tu. Setahun baru 12 kali basuh. Jadi bila kita basuh lampu depan kita, hilanglah habuk-habuk dan kalau ada chemical yang melekat dekat lampu depan tu, sabun kita akan hilangkan sekali chemical tu. Jadi chemical tu tak boleh nak react untuk rosakkan lampu depan kita. Kalau kata ada bird droppings pun, bila kita dah basuh, tak adalah benda tu boleh rosakkan lampu kita. Kadang-kadang ada banyak serangga mati dekat situ. Benda ni semua boleh bagi kesan menghakis lampu depan kita. Jadi walaupun basuh sebulan sekali, mungkin amalan ni boleh bagi lampu anda kurang terhakis dan tahan lama. Okey, tips yang ketiga pula untuk elakkan lampu depan kita pudar atau bertukar jadi warna kuning adalah dengan cara kita polish headlight kita tu sekali-sekala. Lagi-lagi kalau dah nampak dia dah start nak jadi kuning kan, cepat-cepat kita polish. Polish ni maksud saya polish yang biasa saja tau. Just guna kain microfiber, tak perlu kata nak guna kertas pasir ke, mesin canggih-canggih ke, tak perlu benda tu. Cuma kita kena alert lah. Kalau nampak macam dia dah nak menguning tu,
cepat-cepat kita polish. Kalau kata kita dah biar dia bertahun-tahun, lampu tu pun dah kuning gila, memang tak gunalah kalau nak polish. Ada juga petua yang kata kalau lampu kita dah kuning tu, kita ambil ubat gigi dan lap dekat situ, buat macam polish juga. Tapi personally saya sendiri tak pernah guna kaedah ni. Jadi kalau korang pernah buat benda ni, tolong komen dekat bawah, jadi ke tidak. Dan kalau kata kereta korang headlight dia memang dah teruk sangat pudar dia, saya cadangkan korang bawa pergi bengkel yang boleh buat headlight restoration ni. Kos dia dalam RM300 dan apa yang diorang akan buat adalah diorang akan buka lampu tu dan bersihkan satu-satu. Contohnya casing lampu tu sendiri diorang akan sand. Mula-mula guna kertas yang kasar, lepas tu sampailah kertas pasir yang halus, lepas tu baru diorang polish. Jadi apa yang bengkel tu buat sebenarnya adalah diorang remove satu layer dekat atas akrilik tu dan polish supaya dia jadi clear balik. Kiranya lampu korang akan nipis sikit lah, tapi memang cantik lah lepas tu. Dan kalau ada seal yang rosak, diorang akan ganti balik supaya tak ada air boleh masuk dalam headlight tu lagi. Kira tahap detail mana diorang restore lampu anda tu bergantung pada harga yang dia cas lah. Jadi kalau kita guna professional service macam ni, kita pun lega sebab nak buat sanding ni makan masa. Kalau tak betul buatnya, dah jadi tak rata pula lampu tu. Bila lampu tu dah terang, yang asalnya kuning tapi dah jadi clear, memang akan bagi banyak beza pada rupa kereta kita tu. Nak bawa waktu malam pun jadi senang. Ini satu lagi tips lah. Kalau korang nak let go kereta lama korang, polish dulu headlight ni supaya kedai atau next owner happy tengok. Kalau ada rezeki, boleh kita tolak kereta tu dengan harga mahal sikit. Kalau kita tak buat macam ni, kedai akan ambil murah dan lepas tu diorang yang polish dan jual kereta tu dengan harga yang tinggi sikit. Jadi ni sedikit tips jual beli kereta lah untuk anda semua. Cuma kalau kereta tu di bawah 5 tahun, masih dalam warranty tapi headlight dah kuning, anda janganlah hantar kedai suruh buka pula headlight tu. Sebab warranty boleh jadi void dan tak berbaloi kalau kata nak replace headlight tu nanti. Jadi cuba cek headlight kereta korang. Okey lagi tak tu? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan korang tolong sharekan video ni pada siapa-siapa yang korang rasa perlu. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.